Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopot Channel. So ini adalah satu pembongkaran ya daripada seorang individu apa yang dilakukan oleh Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ya, pastinya Anda akan terkejut ya dengan apa yang dilakukan ini. Kerana apa? Kerana ya tidak ramai yang mengetahui perkara ini, sahabat-sahabat semua, sehinggalah ya seorang individu ini membongkarkan di media sosial berkaitan yang pernah dilakukan oleh Perdana Menteri kita selepas misi gila yang dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menyelamatkan rakyat Malaysia yang terkurung ya di negara G ini. Jadi apakah perkara itu? Ini yang menarik ya untuk saya kongsikan bersama dengan anda sahabat-sahabat semua. Jadi tanpa buang masa, mari kita lihat ya pendedahan ini. Selepas kejayaan misi gila, satu persatu kes Perdana Menteri kita timbul. Itu antara satu pernyataan yang mengejutkan. Pasti ramai yang terkejut ya mendengar kenyataan media ini. Selepas pengakuan Ketua Pegawai Eksekutif Cinta Gaza Malaysia, Muhammad Nadir Al-Nuri Kemaruzaman bahawa Perdana Menteri merupakan watak utama dalam misi gila yang membawa keluarganya dari Gaza, satu persatu kebaikan Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim, didedahkan. Hari ini, seorang pengguna Facebook yang menggunakan nama akaunnya Masjid Al-Barakah berkongsikan kisah bagaimana Perdana Menteri hari ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim, membantu membebaskan seorang penuntut di Timur Tengah yang dipenjarakan. Katanya beliau, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim, adalah insan yang berjiwa manusiawi. Jadi sebaik saja menamatkan hikmah di Universiti Taibah, Madinah, Arab Saudi, seorang pelajar PhD Malaysia dalam bidang Al-Quran Universiti Islam Madinah telah ditahan. Dia dipenjara atas tuduhan kesalahan yang beliau tidak pernah lakukan. Jadi beberapa pelajar menghubungi saya untuk mendapatkan bantuan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang ketika itu hanyalah sebagai ketua pembangkang. Jadi maklumat ini sahabat semua berlaku sebelum Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Katanya pada hemat kami Datuk Seri mempunyai hubungan akrab dengan Gubernur Madinah, cerita individu ini. Jadi beliau menyambung mereka kemudian mendapat link untuk mengetengahkan kes itu kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim melalui timbalan Presiden Parti Amanah Negara yang juga bekas menteri, yaitu almarhum Datuk Seri Salahuddin Ayub. Dan Datuk Seri kemudian diberi taklimat berkenaan dengan kes itu, termasuk di mana pelajar itu dipenjarakan. Jadi Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan tenang menjawab, insya Allah katanya, anak bantu. Jadi kami pun terpinggah-pinggah bantuan apakah yang dimaksudkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim itu. Dan katanya lagi, selang beberapa hari, sahabat kita itu telah dibebaskan dari tahanan dan menyambung kembali pengajian PhD dalam bidang Al-Quran dengan cemerlang. Kini, beliau seorang pensyarah di salah sebuah IPTS di utara Malaysia. Dan itulah katanya Datuk Seri Anwar Ibrahim seorang yang mulia jiwanya, ujar ya pendedahan daripada individu itu. Jadi saya sendiri pun pertama kali mendengar ya pendedahan ini sahabat-sahabat semua ya, dengan kehebatan, dengan pengaruh Perdana Menteri kita, walaupun belum menjadi Perdana Menteri, tetapi apa yang dilakukannya itu didengar oleh pemimpin-pemimpin Islam di luar sana, negara-negara lain. Jadi patutlah ya bahwa Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini berada dalam kelompok 20 pemimpin Islam yang paling berpengaruh ya di dalam dunia ini. Kerana ketokohannya, karena kredibilitinya, ya cuma yang membezanya di dalam negara kita ini, sahabat-sahabat semua, kerana ya mereka menjadi musuh politik kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, mereka melakukan pelbagai ya fitnah, pelbagai cara untuk menjatuhkan Perdana Menteri kita. Walaupun beliau bukanlah Perdana Menteri pada ketika beliau dihumban, diterajang, disepak, dipenjarakan, tapi begitulah takutnya pemimpin ataupun politikus-politikus yang ada di dalam negara kita. Sehingga hari ini sahabat-sahabat semua ya,
TM ni singkatan TM lah ya. Begitu takut ya dengan sosok tubuh yang digelar ataupun kita kenal sebagai Datuk Seri Anwar Ibrahim ini. Begitu takutnya mereka, sahabat-sahabat semua. Dan hari ini ya, kerana ketokohan, komitmen, memperjuangkan jiwa rakyat di luar sana, Datuk Seri Anwar Ibrahim begitu disegani. Bukan saja di dalam negara kita, tetapi di seluruh dunia. Cuma mereka walon-walontit, lebay-lebay yang sesat saja yang menganggap ya dan membuat tuduhan bahwa Perdana Menteri kita ini adalah Perdana Menteri yang liberal dan sebagainya. Hakikatnya sahabat-sahabat semua, mereka berserban berbaju putih, tetapi apa yang mereka lakukan ya dengan fitnah dan tuduhan yang melampau terhadap Perdana Menteri ya adakah itu sebenarnya menunjukkan mereka adalah pejuang agama? Bagi saya, bagi pandangan saya, tidak, sahabat-sahabat semua. Itu dia. Dan satu lagi sahabat semua, hari ini berita gembira ya buat tentera. Jadi tidak pernah dilakukan walaupun ketika PAS dan bersatu menjadi kerajaan, Perdana Menterinya Muhyiddin Yassin, mereka tidak pernah pun terfikir untuk memperjuangkan hak tentera ini. Jadi hari ini Kerajaan Madani, Kerajaan Perpaduan membuat 1 ataupun 3 inisiatif ya khusus buat tentera, semuanya berkaitan dengan kediaman. Sekali lagi tahniah kita ucapkan kepada Kerajaan Perpaduan Malaysia Madani ini. Jadi projek perumahan satu anggota satu rumah SASAR ya Angkatan Tentera Malaysia yang kini sedang dilaksanakan ya merupakan sebahagian daripada inisiatif kerajaan untuk memastikan golongan tersebut memiliki rumah. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata kerajaan memberi keutamaan kepada keselesaan dan kesejahteraan warga Angkatan Tentera Malaysia. Jadi katanya bagi mencapai matlamat ini, 3 inisiatif melibatkan kediaman dilaksanakan, iaitu rumah keluarga Angkatan Tentera, penyelenggaraan kediaman dan juga pemilikan rumah melalui projek SASAR. Jadi sukacita saya maklumkan bahawa kerja-kerja pembinaan SASAR Sungai Besi telah mencapai 65.51%, iaitu 21 hari lebih awal daripada jadual, dan projek ini dijangka siap pada penghujung 2025. Itu antara kenyataan Menteri Pertahanan. Tambah lagi terdapat 3 lagi projek perumahan SASAR yang sedang dibangunkan oleh kerajaan, yang mana katanya 2 lagi adalah SASAR Widemburn ya, iaitu 974 unit dan setapak 6.400 unit yang akan bermula sekitar 3 bulan yang akan datang, katanya dalam satu kenyataan di catatannya di Facebook rasmi beliau. Jadi menurut Muhammad Khalid lagi, projek perumahan SASAR di Sungai Besi mempunyai 3.500 unit rumah dan ia adalah sebahagian daripada projek perumahan SASAR yang lebih besar. Jadi projek-projek yang sedang dijalankan ini katanya adalah sebahagian daripada inisiatif kerajaan untuk memastikan pemilikan rumah bagi setiap anggota dan juga veteran Angkatan Tentera Malaysia. Begitu juga dengan kaki tangan awam. Kementerian Pertahanan dapat dicapai, insyaAllah, ujar beliau yang juga merupakan ahli parlimen Kota Tinggi. Itu dia sahabat-sahabat semua. Ya, satu pengumuman ya yang begitu bagi saya, pandangan saya ini akan menggembirakan, membuatkan angka ATM ini, Angkatan Tentera Malaysia ini akan tersenyum ya dengan berita dan juga pengumuman yang baru saja ya dibuat oleh Menteri Pertahanan ini. Sekali lagi tahniah kita ucapkan kepada Kerajaan Perpaduan ini yang sentiasa cakna kepada rakyat, bukan saja rakyat tetapi anggota-anggota. Begitu juga dengan Angkatan Tentera Malaysia terbaik ya. Jadi sahabat semua, bagaimana pandangan anda? Yang pertama tadi, pembongkaran ya perkara yang dilakukan oleh Perdana Menteri. Mungkin ramai di antara kita yang tidak sedar ataupun tidak tahu ya berkaitan dengan perkara itu. Apa pandangan anda? Anda boleh berikan komen di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih, izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tebuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nampak Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.